Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man sar ala nahjihi wa ihtada bihadihi wa istanna bisunnatihi ila yaumiddin, amma ba'du. Yang dihormati pengurusi imam-imam Adian Terkuasa Masjid Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, muslimin dan muslimat, para jemaah, para pencinta ilmu, para pencinta Al-Quran dan Sunnah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Azza wa Jalla kerana kita dapat teruskan pengajian kita dalam buku Wa Abshiru, terimalah khabar gembira. Buku ini mengumpulkan siri-siri tadabbur kepada ayat-ayat yang kita pilih untuk kita baca. Mudah-mudahan dia memberi manfaat kepada kita untuk lebih mencintai Al-Quran, memahami Al-Quran dan beramal dengan Quran. Untuk siri ini kita akan sambung muka surat 9. Muka surat 9 yang kedua, iaitu di bawah tajuk Al-Quran Penyelamat Ummah. Al-Quran Penyelamat Ummah, tadabbur kepada ayat surah Ibrahim, surah Ibrahim ayat yang pertama. Surah Ibrahim ayat 1. Nah, yang ada kitab buka muka surat 9. Yang tak ada buku boleh buka Quran surah Ibrahim ayat yang pertama. Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini telah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam ra. Kitabun anzalnahu ilaika litukhrijan nasa minadh dhulumati ilan nur. من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد. Alif Lam Ra. Allah Ta'ala mula dengan, dia panggil huruf al-muqatta'ah. Makna huruf dibaca satu-satu, tapi di tulisan dia sambung. Alif Lam Ra. Ada orang baca alar, ditulis gitu. Alif Lam Mim, dia baca alam. Kata ni nampak molek tak mengaji tu. Orang tak baca gitu. Dia tulisan dia memang bersambung, tapi bacaan dia panggil huruf muqatta'ah. Mana bacaan mengikut huruf asal. Alif Lam Ra. Kalau kita tengok dalam hadis, Nabi SAW mengatakan setiap huruf 10. Alif Lam Ra ini sudah dapat 30 ganjaran, 30 pahala. Naik dah dia tu. Alif Lam Ra. Kitabun anzalnahu ilaik. Kitab ini, yakni kitab Al-Quran. Biasanya kalau menyebut tentang kitab Al-Quran, dia tulis kaf, ta, ba tanpa alif. Tak ada alif. Cuma dia letak tanda mat, tanda panjang ya. Kitabun. Baca kitabun. Tulisan dia tak ada alif. Nanti kita akan jumpa dalam ayat lain ada alif. Kita likulli ajalin kitab. Di sana ada perbezaan. Maknanya kalau kitab ni, kitab wahyu ni, dia tak ada alif. Itu di antara ilmu rasam, ilmu tulisan Al-Quran. Kita jangan kata, salah ni, kena tambah alif ni. Jangan duk menyalahkan orang.
kita kena salah kenapa kita tak boleh faham, kenapa berbeza tulisan. Nah, itu yang penting. Allah sebut kitab ini kami turunkan kepadamu sesiapa? Maksudnya ini adalah kitab yang kami turunkan kepada engkau ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang dimaksudkan kitab itu iaitulah Al-Quranul Karim, yang dipanggil sebagai mukjizat yang terbesar yang Allah anugerahkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kerana mukjizat ini tidak terhenti. Berbeza dengan ratusan mukjizat yang lain, semuanya sudah tidak ada. Makan sedikit jadi banyak, pokok bercakap dengan Nabi, batu beri salam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semua itu menunjukkan mukjizat berlaku, tapi sudah berhenti, sudah tidak ada lagi, tidak ada ulangan. Tetapi mukjizat Al-Quran berpanjangan sampai hari kiamat. Al-Quran yang merupakan kitab yang paling mulia, yang diturunkan oleh Allah Azza wa Jalla dari langit kepada Rasul yang paling mulia. Jadi Allah telah mengutuskannya di bumi ini kepada semua penduduknya, dari semua manusia di atas muka bumi. Tak kira lah dia ni Arab ke Ajam. Dia kalau kita belajar bahasa istilah dia, Arab dengan Ajam, dua ya dia ada. Orang Arab dengan bukan Arab. Habis. Bukan Arab tu banyak lah. Melayu ada. Melayu pula di Malaysia ni pula banyak pula dipanggil ras kaum-kaum pula. Kalau pergi ke Sabah, Sarawak tu banyak lagi. Jadi yang pentingnya Arab dengan bukan Arab semuanya termasuk. Yang kata kita tak fahamlah Quran. Quran ni bahasa Arab, maka diberinya terjemahan makna Quran supaya kita faham. Dan Quran tu dibenarkan untuk terjemah makna dia supaya kita faham. Kalau nak terjemah nak terjemah betul-betul Quran, sukar. Sebab Quran itu kalam Allah. Tujuan apa diturunkan Quran? Litukhrijan nasa minaz zulumati ilan nur. Supaya kamu, yakni Nabi SAW, mengeluarkan manusia dari gelap gelita kekufuran kepada cahaya keimanan yang terang benderang. Jadi Allah Ta'ala tugaskan Nabi, kerja dia mari ke dunia ni bukan nak buat pembangunan dari sudut bangunan-bangunan, tapi nak membangunkan manusia, nak mengeluarkan manusia dari gelap kufur kepada cahaya iman, daripada suasana jahiliyah kepada suasana Islam. Maka berbeza, berubahlah masyarakat. Masyarakat Mekah itu dipanggil jahiliyah, sudah berubah. Kata Ibn Rajab, kalau tidak dengan kedatangan Nabi sallallahu alaihi wasallam, tentulah orang-orang di beberapa benua, contohnya orang Iraq, dia sembah Majusi, sembah api. Orang di Mesir dan orang-orang di kawasan yang lain pula sembah Isa, sebab di mereka ini mengatakan Isa anak Tuhan. Orang Arab di Mekah sendiri zaman tu sembah berhala. Maka dengan kedatangan Nabi sallallahu alaihi wasallam disatukan masyarakat ini, iaitulah menyembah Allah Azza wa Jalla. Jadi kerja Nabi nak satukan manusia semua supaya duduk atas landasan tauhid kepada Allah dan menyembah Allah Azza wa Jalla semata-mata, tidak sembah benda-benda yang lain. Maka Nabi telah berjaya, telah melaksanakan tugasnya dengan begitu cemerlang, sehinggalah disambung oleh para sahabat radhiyallahu anhum, kemudian disambung oleh khalifah-khalifah yang kemudian, sehinggalah sampai ke zaman kita hari ini masih lagi berterusan. Tugas-tugas ini disambung oleh para pendakwah, para ulama, para agamawan, ilmuwan, semuanya menyambung tugas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kita kata itu tanggungjawab kita. Dengan kata lain, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengutuskan Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan membawa kitab Al-Quran ini tiadalah melainkan untuk mengeluarkan manusia dari kesesatan menuju ke petunjuk dan kebenaran. Itu dari sudut makna ayat. Kita pergi kepada tadabbur ayat, apa yang kita nak bincang dalam ayat ini.
Isu yang pertama, Alif Lam Ra. Alif Lam Ra, ia merupakan satu dari huruf-huruf Al-Muqatta'ah. Kena baca ikut Arab. Al-Muqatta'ah. Yang kita tidak tahu apakah maksudnya. Banyak tafsir, bila sampai ke sini dia tulis Alif Lam Ra, Alif Lam Mim, Allahu a'lamu bimuradihi. Allah Ta'ala yang maha mengetahui apakah maksud. Ada juga orang cuba mencari, cuba cari, nak korek sana sini supaya keluar Alif Lam Mim, Alif Lam Ra, Yasin, Taha, apa dia makna. Ada yang jumpa, ada yang tak jumpa. Jadi kita tidak perlu takalluf, menyusahkan diri mencari perkara yang tidak disebut oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalaulah huruf-huruf muqatta'ah ini ada makna tersendiri, sudah pasti ada dalil dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat tentang maksud huruf-huruf ini. Maka kita cuma beriman dengan ianya datang dari Allah dan sebahagian dari Al-Quran. Tentunya ia mempunyai maksud yang hebat, tapi kita sendiri tak tahu. Tidak tahu sebab dia panggil dalam bahasa, kalau kita belajar Al-Quran ni dia panggil i'jazul Quran. I'jaz makna Quran ni melemahkan makhluk lain, nak cabar dia, nak tiru dia, lemah. Dari sudut nak tiru, nak cabar, lemah. Tapi untuk beramal dengan dia tidak lemah. Kata kita pun nak tiru tak boleh, nak cabar tak boleh, nak beramal tak boleh juga. Kita kata tak. Yang tak boleh juga tu bukan lemah, kita tak nak. Kalau orang nak, dia mampu untuk beramal dengan Quran. Sebab Al-Quran itu Allah Ta'ala turunkan untuk diamalkan, bukan hanya turun untuk dibaca sepatah-patah atau dipertandingkan ataupun dibuat jampi-jampi. Kita katalah diturunkan untuk diamalkan. Dalam firman Allah Ta'ala ini, Alif Lam Ra, ia menjelaskan maksud dan tujuan diturunkan Al-Quran. Biasanya kalau mari huruf muqatta'ah ni, Alif Lam Mim zalikal kitab, Alif Lam Ra kitabun anzalnahu. Bila turun huruf muqatta'ah, dia mari ayat-ayat yang berkait dengan Quran. Itu dia panggil susunan dia. Sebab Allah nak cabar Arab masa tu. Tirulah kalau boleh. Challenge. Cabar kita kalau boleh. Tapi memang Arab tak akan mampu nak buat. Sedangkan huruf itu dia guna. Huruf dia guna tapi nak buat tak boleh. Itu dia panggil kelemahan. Nama dia i'jazul Quran. Al-Quran melemahkan orang lain nak cabar dia. Orang putih, orang apa saja penjajah tak mampu nak cabar Quran, tetapi mereka mampu berjaya dalam menjauhkan orang dari Quran. Itu dia sudah berjaya. Menghalang daripada melaksanakan undang-undang Quran, mereka berjaya. Sampai hari ini mana-mana negara yang dijajah, undang-undang tertinggi negara apa yang digubalkan oleh Suruhanjaya di Malaysia ni dia panggil Suruhanjaya Red, maka dia yang lebih tinggi daripada Quran. Itu dia berjaya. Orang putih balik, sepatutnya anak-anak orang Islam berusaha untuk hapuskan kekebalan undang-undang itu melalui pindaan-pindaan akta untuk meletakkan yang paling tinggi kali perundangan dalam negara kita ni Al-Quran. Tapi tidak berlaku. Bukan negara kita saja, berapa puluh lagi negara OIC, negara umat Islam tidak akan meletakkan Quran sebagai dustur selain daripada negara Arab Saudi yang masih mengekalkan dusturuna al-kitab was sunnah. Kekal. Dari sudut pelaksanaan Allah Ta'ala yang maha mengetahui, tapi sekurang-kurangnya mereka mengisytiharkan Al-Quran sebagai dustur. Maka dalam ayat ini Allah Ta'ala nak cabar para kafir supaya buat Quran kalau boleh. Jadi tujuan diturunkan Quran kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam bermaksud untuk menyampaikan sebagai utusan penyampai dari Allah Azza wa Jalla. Baginda sallallahu alaihi wasallam menerima wahyu daripada Allah melalui jalan malaikat Jibril yang menurunkan wahyu ini. Karena itulah kata di ahli motivasi, semua perkara yang berkait dengan Quran mulia. Allah turunkan Quran, kitab yang paling mulia. Diturunkan pada bulan Ramadan, bulan yang paling mulia. Malam Lailatul Qadar, malam yang paling mulia.
diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nabi yang paling mulia, dan dibawa oleh malaikat Jibril. Jibril juga menjadi yang paling mulia, ketua segala malaikat. Jadi kalau kita nak mulia, kita nak jadi orang hebat, kita juga jadilah ahlul Quran, orang yang belajar, orang yang mengaji, orang yang tadabbur, orang yang beramal dengan Quran. Mudah-mudahan kita termasuk di kalangan orang-orang yang mulia. Maka Nabi SAW telah menyampaikan wahyu itu kepada semua umatnya, sama ada Arab ataupun bukan Arab. Jadi Allah Ta'ala letak objektif Quran ini, litukhrijan nas minaz zulumati ila nur, supaya kamu keluarkan manusia dari gelap kufur kepada cahaya iman. Allah SWT menurunkan Quran kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam agar petunjuk-petunjuk dan peraturan-peraturan yang dibawa oleh Quran itu dapat menjadi tuntutan dan bimbingan kepada umatnya. Biar jelas. Dengan petunjuk-petunjuk itu, mereka dapat dikeluarkan dari kegelapan kepada cahaya yang terang benderang, yakni dari kesesatan dan kejahilan ke jalan yang benar, dan mempunyai ilmu pengetahuan serta peradaban yang tinggi, sehingga mereka memperoleh redha dan kasih sayang Allah di dunia, lebih-lebih lagi di akhirat. Beberapa ayat yang berkaitan. Tengok ayat ni yang berkaitan. Surah Al-Baqarah ayat 257. Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minaz zulumati ilan nur. Allah pelindung, penjaga kepada orang-orang yang beriman. Allah mengeluarkan mereka dari kegelapan kufur kepada cahaya iman. Sebaliknya pula, walladzina kafaru awliya'uhumut taghut yukhrijunahum minan nur ila zulumat. Orang kafir, ketua mereka adalah taghut. Taghut itu siapa? Syaitan. Ataupun pemimpin-pemimpin mereka yang tak mahu kepada Islam, yang mengeluarkan mereka dari cahaya iman kepada kegelapan kufur. Itu dia panggil, tujuan Qur'annya nak mengeluarkan manusia dari gelap kufur kepada cahaya iman. Satu lagi ayat yang berkaitan, surah Al-Hadid ayat 9. Allah sebut liyukhrijakum minaz zulumati ilan nur. Tujuan Quran ini, Nabi SAW datang nak keluarkan kamu dari zulumat, daripada kegelapan. Gelap semua perkara. Gelap dari sudut tamadunnya, gelap dari sudut ilmunya, gelap dari sudut akhlaknya, gelap dari sudut kufur kepada cahaya iman. Maka dalam ayat 2 ayat yang kita baca ni, zulumat, 3 ayat. Ayat kita sekarang yang kita duk tadabbur surah Ibrahim ni, minaz zulumati ilan nur. Al-Baqarah 257, minaz zulumati ilan nur. Ayat apa ni? Yang ketiga surah Al-Hadid, liyukhrijakum. Cuma beza sikit. Liyukhrijan nas. Yang pertama, yang kedua yukhrijuhum, yang ketiga liyukhrijakum. Yang pentingnya minaz zulumati ilan nur. Itu dia panggil ilmu tadabbur. Apa berbeza? Maka kalimah az-zulumat, kalimah az-zulumat, apa makna zulumat? Kegelapan. Dalam 3 ayat ini Allah Ta'ala guna perkataan jamak, zulumatun, yakni banyak segala jenis kegelapan. Ilan nur, nur dia guna mufrad, satu. Sebab apa? Nah, ini dipanggil, ini yang dia kata ilmu tadabbur. Jadi kita pun tengok, cahaya satu, gelap banyak. Kenapa? Nah, jawabnya, kerana sememangnya kegelapan itu memiliki bermacam-macam bentuk. Bermula daripada syirik, mungkar, maksiat, bid'ah, apalagi kita zalim, khianat, semua itu termasuk dalam zulumat. Jalan-jalan kekufuran, kebodohan dan kemaksiatan itu ada banyak. Begitu juga dengan jalan-jalan bid'ah yang juga banyak. Sementara jalan yang benar, jalan cahaya tunggal, hanya cahaya ilahi yang datang dari Allah, yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Satu je lorong. Tak ada lorong yang kedua. Kalau kita kata aku nak ikut Quran tapi tak mau ikut Nabi, nak pergi ikut Nabi lain, lah.
nak ikut ideologi lain, tidak berlaku. Itu dia panggil satu. Seterusnya dalam ayat ini diterangkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hanya dapat menjalankan tugas yang disebut di atas dengan izin dan bantuan dari Allah Azza wa Jalla. Dengan cara memberi kemudahan dan menguatkan tekad baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam menghadapi segala rintangan. Sesungguhnya Al-Quran merupakan jalan yang dibentangkan oleh Allah yang Maha Berkuasa, yang Maha Terpuji bagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan umatnya. Jadi kita kena yakin Al-Quran ini mari daripada Allah. Jadi kita juga kena buat untuk Allah. Tak boleh kita Al-Quran daripada Allah, tapi waktu kita nak buat amalan, kita tak mau ikut Allah. Kita kata tidak, satu kepincangan yang berlaku dalam masyarakat. Baik, jelas kepada kita dalam ayat lain Allah kata wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'us subula. Ada kalimahnya Tuhan guna subula, jalan. Sini dia guna zulumat, gelap. Maknanya Allah kata wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uhu, jalan aku satu, ikut dia. Wala tattabi'us subula, mu jangan ikut jalan-jalan yang lain. Maknanya jalan yang digunakan oleh syaitan pelbagai. Jalan hawa nafsu, jalan-jalan orang panggil yang tak ikut akal, fikiran yang waras, semua itu jalan syaitan. Maka Allah Ta'ala larang kita daripada mengikuti jalan yang dibuat oleh golongan itu. Baik, kita berpindah kepada pengajaran daripada ayat yang kita baca tadi. Satu ayat ya cukup untuk kita tadabbur, untuk kita renungkan. Pengajaran secara umum, sebelum Al-Quran diturunkan, masyarakat Arab ketika itu dikenali sebagai masyarakat jahiliyah. Sebab apa nama jahiliyah? Mereka kufur, bertuhankan patung berhala. Perbuatan mereka pula adalah mengikut hawa nafsu, sehingga ada yang sanggup membunuh anak perempuan yang baru dilahirkan dan menzalimi wanita, serta pelbagai perbuatan yang tidak bertamadun. Itu nama dia jahiliyah. Ada orang kata jahiliyah ni nisbah kepada jahil, tak pandai, bodoh. Lah. Kalau kita, walaupun orang Arab orang yang tidak menulis, sebab tu dia beza. Arab jahiliyah, Yahudi dengan Nasara dia panggil Ahlul Kitab. Sebab apa? Sebab Yahudi ada kitab Taurat, Nasara ada Injil, Puan Abu Jahal ada berhala. Dia tak ada knowledge, tak ada ilmu. Tapi dia bukanlah bodoh. Dia berniaga. Rihlatus syita'i was-sayf, berniaga pada waktu panas, pada waktu sejuk, pergi ke Syam, pergi ke Yaman. Dia mana ada bisnes, cuma dia tidak menulis. Dia tak reti baca. Kita hari ni pun hanya tengok ramai juga orang-orang yang hebat-hebat, boleh jadi jutawan. Bila kita tanya dia, ngaji mana tu? Ngaji pondok ya, dia kata. SPM pun tak ada. Tapi boleh dia buat kerja. Ini bukan nak baik dengan Abu Jahal ni. Cuma nak beritahu pada zaman itu, makna jahiliyah itu, makna dari sudut akhlak, dari sudut orang panggil integriti, dan dari sudut tauhid kepada Allah Azza wa Jalla. Maka arak dan judi pula menjadi rutin harian, sehingga kan Allah Ta'ala nak haramkan arak 3 kali ayat Quran turun. Turun yang pertama cakap arak ni ada baik, ada tak baik, minum lagi. Kemudian turun ayat yang kedua, kalau nak solat jangan minum, nanti salah baca ayat. Baca ayat qul ya ayyuhal kafirun la a'budu, patutnya la a'budu, aku tak sembah. Dia hilang la, jadi a'budu ma ta'bud, aku sembah sekali kamu juga. Punah. Maka Allah larang. Turun ayat yang ketiga, barulah innamal khamru wal maisu wal anzlam wal azlam rijsum min amali syaitani fajtanibuh. Arak, judi, sembah nasi, semua ni kotor, najis, jauhkan. Barulah diharamkan. Maknanya Allah SWT nak haramkan arak 3 kali turun ayat. Kenapa? Sebab terlalu sinonim, terlalu sebati. Minuman ini lebih daripada mereka suka minum air,
air sejuk daripada minum arak. Ini payah. Penindasan kepada golongan yang miskin dan lemah juga berleluasa. Kehidupan yang penuh dengan kegelapan tanpa nilai kehidupan tersebut, tanpa nilai kehidupan tersebut berterusan sehinggalah Allah Subhanahu Wa Taala turunkan Al-Quran yang membawa cahaya dalam kehidupan. Allah Subhanahu Wa Taala memuliakan umat Islam dengan kemuliaan Al-Quran sebagaimana Allah memuliakan mereka dengan Nabi terakhir, iaitulah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan kitabnya ini bagi membenarkan kitab-kitab samawi. Kitab samawi adalah kitab yang turun dari langit yang terdahulu, Taurat, Zabur, Injil. Keistimewaan Al-Quran adalah Allah menjaganya dari sebarang penyelewengan dan perubahan. Kitab lain Tuhan tak jamin. Karena itulah pendeta-pendeta, padri-padri, dia ubah semena-menanya kitab Taurat. Injil sama juga, macam-macam Injil ada tak? Injil Ortodok, Injil Barnabas, Injil itu, Injil ini. Yang betulnya tak ada jaminan daripada Allah. Tapi Al-Quran tak ada siapa boleh ubah. Allah jamin. Semua nasnya, nas Al-Quran adalah terpelihara semenjak diturunkan lebih 1400 tahun dahulu. Ketulinan nasnya, teks Al-Quran ini menjadi bukti kebenaran Al-Quran dan kerasulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah SWT telah jelaskan, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kamilah yang menurunkan Quran dan kamilah yang memelihara dan mencaganya. Suratul Hijri ayat 9. Maknanya dari sudut teks Quran tak ada siapa boleh ubah. Kalau orang ubah ini Quran ni tak sampai 3 hari orang akan kesan. Macam di Malaysia ni pula ada dia panggil Badan Kawalan Al-Quran ni. Dia panggil apa ni? Ahli Tasihih, Lajnah Tasihih Quran, Kementerian Dalam Negeri. Jadi ada report. Semua Quran yang dicetak salah ditarik balik. Tapi mereka berjaya menjauhkan orang daripada Quran, mereka berjaya menyekat undang-undang Quran. Teks Quran Allah jaga. Kandungan Al-Quran menyeru pada perundangan syariat yang adil, kebenaran, rahmat dan membawa manhaj kehidupan yang sempurna dari semua sudut, sama ada pemikiran, tingkah laku. Al-Quran juga memberikan satu pandangan yang sempurna dan jelas kepada manusia tentang hubungan dengan Allah dengan bertauhid kepada Allah Azza wa Jalla semata-mata. Dakwah yang dibawa dalam Al-Quran ini berasaskan kepada ilmu dan akal, tidak bercanggah akal yang murni, akal yang waras dengan Al-Quran yang diturunkan oleh Allah tidak akan bercanggah. Sama juga akal yang waras tidak bercanggah dengan hadis yang sahih. Tapi kalau hadis tak sahih boleh bercanggah. Sekarang ni ada satu kumpulan nama dia Hay'atu I'jazil Quran. Suatu badan mengkaji perkara yang pelik dalam Quran dan Sunnah. Macam Marajal Bahrain, dua laut yang berpisah. Apalagi teori-teori yang ada dalam yang disebut. Sama juga dalam hadis Nabi sebut tentang lalak masuk dalam air. Jadi Hayatul Ijaz ini ada berpusat di Mekah di bawah Rabitah Alam Islami. Dia kata kalau kita nak kaji tentang keajaiban hadis, mesti pasti hadis itu sahih. Kalau tidak masuk dalam makmal, kita akan kecundang, tak akan keluar natijah yang baik, sebab dia bukan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu dia panggil, mana kita nak test parameter ketulinan hadis ijaz juga perlu. Tapi sekarang ni yang disalahgunakan oleh sebahagian pendakwah hadis akhir zaman, hadis tanda-tanda kiamat. Ramai orang salah, gopoh berlaku perang di Mesir contohnya, baca hadis dah Mesir gini-gini hadis. Berlaku perlawanan Muslimin Palestin dengan Yahudi. Sudah Yahudi nak kena bunuh. Padahal berapa kali berlaku dah, belum lagi kiamat. Maka kita jangan gopoh nak pasangkan hadis-hadis tentang alamat kiamat kepada peristiwa yang berlaku. Cuma kita boleh mengatakan ini salah satu daripada tanda-tanda kiamat. Naam. Kalau kita kata inilah dia, Nabi Yusuf sudah nak keluar. Sekarang ini ada sekumpulan pula pencari Dajjal nama dia.
Kerja dia duk mencari dajjal je. Dajjal duk mana? Habis orang yang tak percaya dia jadi dajjal belaka. Tengok orang buat atas menara ada lambang apa ni, bola sabit tu. Ni lambang dajjal. Apa benda semua dajjal belaka. Tengok kereta polis mata duk hitam orang mencuri mata dajjal. Dajjal belaka pok dia ni. Tak ada, jadi susah kita hidup atas dunia. Semuanya dia panggil mendajalkan benda. Kita kata itu bahaya. Terlalu sangat. Over sangat tak boleh. Islam ni dia ada cara sendiri. Baiklah. Dakwah yang dibawa dalam Al-Quran berasaskan kepada ilmu dan akal, mengajak manusia kepada kekuatan, kemuliaan, kepercayaan dan keagungan bersama dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Berpaksikan kepada alam nyata, realiti, bukan kepada falsafah khayalan dan teori semata-mata. Dakwahnya merangkumi pembangunan untuk kesejahteraan hidup di dunia sehingga merantasi akhirat. Katalah, kerana itu kita kata dakwah kita ni dakwah yang panjang. Dia bukan berhenti di dunia, kita akan pergi ke akhirat. Mereka yang membaca Quran memperoleh banyak manfaat dan kebaikan. Paling kurang kita baca Quran ni paling tak ada hak lain dapat pahala. Saya ni tak faham apa ni, tapi baca Quran dapat pahala. Bacalah, jangan tak baca. Ada juga orang kata tak ada faedah baca Quran, tak faham. La. Tak ada faedah dari sudut penghayatan. Kalau nak kata tak ada faedah baca Quran, kita kata khata', salah. Baca Quran alif lam mim pun dapat 30 pahala. Macam mana tak ada faedah? Tetapi maksud dia, kalau ada orang cakap sedemikian, maksud dia faedah dari sudut kesan, ta'thirul Quran fil qulub. Kesan Quran dalam hati mungkin tak tercapai. Itu bahaya. Maka banyak manfaat yang kita dapat. Setiap huruf yang dibaca dapat satu kebaikan yang digandakan kepada 10 kebaikan. Selain itu pembacanya juga akan mendapat syafaat pertolongan Al-Quran pada hari akhirat. Kata Nabi SAW, Iqra'ul Quran, bacalah ayat Quran, fa innahu ya'ti syafi'an yaumal qiyamah. Al-Quran ini hadis ni ada di muka surat 8, muka surat 6. Tengok kitab muka surat 6. Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabi. Bacalah kamu akan Quran, kerana dia akan datang pada hari kiamat memberi pertolongan kepada orang yang baca Quran. Maka jadikanlah baca Quran sebagai amalan harian kita. Perelokkan bacaan dengan hukum tajwid yang berfungsi menjaga lidah dari kesilapan membacanya. Perlu belajar. Kita belajar tajwid penting. Belajar taranum merah muka-muka 2-3 jam, 4-5 jam sehari belajar, tapi langsung tak pergi ke tadabbur, kita kata rugi. Agak lawan arus sikit lah bahasa kita ni. Sebab anak perhati ada tempat-tempat masjid bila kita pergi kuliah, lepas solat isya dia baca taranum puak dia sampai pukul apa ni? Sampai pukul 11. 2 jam, 3 jam taranum. Katakanlah 3 jam ni kita tumpu kepada tadabbur ayat, banyak faedah yang kita dapat. Dia tak boleh kita nak musabakah. Kata itu masing-masing lah. Tapi jangan merugikan masa. Ambil masanya lebih berfaedah untuk mendapat manfaat Quran. Jadi ada setengah orang dia condemn. Dia kata tak ada zaman Nabi tajwid. Kata orang zaman Nabi baca Quran pandai belaka. Kita ni hak duduk mutar tak tahu ke mana ni. Baca. Dia kena ada tu. Bagi siapa yang membacanya dengan lebih fasih dan lancar, dia akan diberi satu anugerah yang besar. Dia panggil anugerah yang besar. Jagalah anugerah tersebut sehingga akhir hayat. Tapi ingat, bagi mereka yang menghadapi kesusahan dalam baca Quran, dia baca Quran tergagak-gagak, susah nak habis satu juzuk, mungkin berpeluh 1 jam. Apa kita dapat? Teruskan usaha untuk mempelajari Quran dan jangan berputus asa, kerana mereka dianugerahkan 2 ganjaran. Sabda Nabi SAW, alladhi yaqra'ul Quran wa huwa mahirun bihi. Siapa dia baca Quran dan dia mahir bacaan, ma'as safaratil kiramil bararah, dia akan bersama dengan para malaikat yang mulia, sentiasa taat kepada Allah Ta'ala. Malaikat baca Quran fasih, kita baca Quran fasih, mana kita ni satu level dengan malaikat. Alhamdulillah. Walladhi yaqra'ul Quran wa yuta'. Tengok, bahasa Arab ni kadang-kadang sebutan dia kita boleh faham. Yuta'. Wa huwa alaihi syaqqun lahu ajran.
Siapa yang baca Quran tersangkut-sangkut, letih nak boleh kau habis satu juzuk, satu muka apa penat, dan rasa susah buatnya, maka untuknya itu dua ganjaran. Ganjaran baca Quran dan ganjaran bersusah payah dalam membacanya untuk dapat kota harian yang dia ada itu. Hadis ini sahih dalam Bukhari Muslim. Jadi kita baca, mana orang yang susah dapat dua pahala. Orang yang senang dapat bersama malaikat. Masing-masing ada kelebihan. Salah satu tujuan Al-Quran diturunkan adalah untuk bertadabbur dengan memahami makna ayat. Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatihi wa liyatadzakkar ulul albab. Kita Al-Quran yang kami turunkan kepadamu Muhammad sallallahu alaihi wasallam penuh dengan keberkatan agar mereka menghayati ayat-ayatnya dan agar orang-orang yang berakal sihat mendapat pengajaran. Jadi Allah kata, orang yang nak dapat pengajaran Al-Quran ni kena orang yang punya akal yang sihat. Kalau akal dia tak betul, dia tak dapat apa-apa. Ini yang kita bimbang ni, takut kita ni tidak menggunakan akal yang sihat ini untuk memahami Quran. Al-Quran mengajak manusia untuk berfikir. Kalau baca saja lalu je, tak dapat manfaat. Merenung dan mengambil iktibar semua benda. Bila kita baca ayat-ayat berlaku pada Fir'aun, berlaku pada Nabi Ibrahim, berlaku pada Nabi Yusuf, semua episod-episod itu ada dimensi tersendiri. Bila kita cerita tentang Yusuf, kita teringat pada masalah kekeluargaan. Sekarang ni kronik masalah kekeluargaan. Lambat pergi rumah dia, atau WhatsApp mari, putus hubungan. Putus hubungan. Semalam ada orang tanya, macam mana dia nak buat? Keluarga dia boikot, putuskan hubungan. Hubungan diplomatik keluarga sudah putus. Saya kata inilah peluang Tuhan meraih pahala yang besar, sebab Nabi SAW beritahu, laisal wasilu bil mukafi. Bukanlah makna orang hubungi silaturahim orang yang balas kunjungan. Orang mari rumah kita sentiasa kita pergi rumah dia, itu dah panggil balas kunjungan. Orang yang hubungi silaturahim, bila orang tak datang kita pergi, dia boikot kita datang, itu nama dia hubungi. Itu makna hubung. Kena betul balik dia punya channel. Jadi Al-Quran melarang manusia dari melakukan taklid atau mengikut secara buta tuli tanpa ilmu, tak tahu apa. Para cerdik pandai Islam telah menjadikan Quran sebagai mihrab untuk tadabbur. Mereka merumuskan kandungan Quran bagi mengambil manfaat dengan pengajarannya. Kefahaman terhadap Quran, tadabbur dan mengambil pengajaran daripadanya adalah ibadat yang mendekatkan diri kepada Allah. Mungkin 1 jam kita duduk kaji tadabbur Quran, pahala dan manfaat yang besar. Ini kerana perkara tersebut menjadikan akal sihat hidup dan cara langsung beramal dengan tuntutan ilmu. Oleh itu, marilah kita bersama-sama dengan Al-Quran, ajaklah ahli keluarga, isteri dan anak-anak, kawan-kawan, jiran, tetangga untuk mencintai Al-Quran dan menjadikannya sebagai panduan hidup yang menyeluruh. Kita kena buat. Sejarah telah membuktikan bahawa umat Islam yang berpegang teguh dengan Al-Quran akan memperoleh kejayaan dan kedudukan yang tinggi. Namun, apabila umat Islam semakin menjauhkan diri daripada Quran, maka kehinaan akan menimpa ke atas mereka. Maka jadikanlah membaca Quran dan memahami satu agenda tetap dalam jadual keluarga kita. Kita buat hari bersama, jam bersama keluarga, 1 jam baca Quran, memahami makna, kita kata Alhamdulillah. Secara langsung, kehidupan kita akan diberkati oleh Allah dan dapat melahirkan generasi Al-Quran. Firman Allah Ta'ala, Inna hadzal Quran yahdi lillati hiya aqwam wa yubashshirul mu'minina alladhina ya'maluna as-salihat anna lahum ajran kabira. Sesungguhnya Al-Quran ini memberi petunjuk ke jalan yang paling lurus dan memberi khabar gembira kepada orang mukmin yang melakukan amal soleh bahawa mereka akan mendapat pahala yang besar. Surah Al-Isra ayat 9. Kesimpulan. Kita simpul lah beberapa perkara yang kita nak. Orang kata, kalau orang Kelantan dia panggil buah kilah. Buah kilah ni maknanya kita simpulkan untuk kita nak buat balik, nak amalkan. Yang pertama, Allah SWT mencipta manusia, dia mengetahui apakah maslahat yang baik dan buruk
bagi manusia serta kebahagiaan dan kedukaan bagi manusia. Allah buat kita, dia tahu kita nak apa. Ana buat analogi mudah dengan para jemaah, macam kita beli kereta. Kita beli kereta Toyota. Jangan pula pergi baca, pergi beli, waktu nak baiki, pergi cari katalog Honda, tak jumpa. Beli dapur apa ni pergi pasang lain. Kita ni Allah yang cipta kita. Tiba-tiba bila nak buat undang-undang, pergi cari orang putih, pergi cari orang mana, kita mengatakan tidak akan sempurna perjalanan. Yang kedua, dengan rahmat kasih sayang Allah, Allah Ta'ala turunkan kalamnya, yakni kitab Al-Quran, untuk menjadi petunjuk dan penyelamat bagi manusia sehingga ke hari kiamat. Kita nak selamat, duduk dengan Quran. 3, umat Islam wajib beriman bahawa hanya Al-Quran boleh menyelamatkan manusia dan mengeluarkan mereka dari kegelapan kepada cahaya iman. Hadis Nabi SAW juga merupakan wahyu daripada Allah yang tidak dapat dipisahkan daripada Al-Quran. Hari ini jangan main. Ada golongan toleransi. Dia panggil golongan bertasamuh dengan bukan Islam. Boleh dia bercakap depan orang Islam, kita ni sama. Saya ada Quran, awak ada Injil, dia ada kitab, kita kata la. Siapa dia mengaku depan orang bukan Islam, agama kita sama dengan mereka, dia juga seperti orang tu. Kata di para ulama, siapa dia kata agama Islam ni sama dengan agama lain, maka orang tu dikira tidak beragama. Hati-hati dengan ucapan kita. Jangan terlalu liberal, nak ambil hati kawan-kawan, mengeluarkan perkataan yang merusakkan kita. Yang keempat, dengan keimanan ini, umat Islam perlu kembali mengambil darinya perlembagaan hidup mereka dan mengetepikan selain darinya segala perlembagaan ciptaan manusia. Tanpa melakukan perkara ini, bangsa manusia akan terus berada dalam kesesatan walaupun mereka merasakan telah berada pada puncak keilmuan. 5, sesiapa yang mendatangkan selain dari Al-Quran sebagai penyelesaian, maka tidak sama sekali akan berjaya menyelesaikan masalah umat manusia yang akan membawa kebahagiaan kepada mereka. Kalau berjaya pun mungkin sikit untuk dunia, tapi tidak untuk akhirat. Alhamdulillah, tamatlah perbincangan kita siri yang kedua di bawah tajuk Al-Quran Penyelamat Ummah. Mudah-mudahan Allah Ta'ala beri kepada kita kepahaman yang baik, dapat belajar dan mengikuti petunjuk Al-Quran. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.